أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa pada malam ini akan disambung dan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Syeikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-210, yaitu kata Syekh Ibn Atha, Man istaghraba an yunqidhahu Allahu min syahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jaza al-qudrata al-ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesiapa yang merasa ganjil, yang ini tidak mungkin atau pelik atau macam mustahil, dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka bererti ia telah memperlemahkan kekuasaan Allah, yakni memandang rendah ataupun menganggap lemahnya kekuasaan Allah. Sedang Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Baik, kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-210 ni, Syekh Ibn Atha nak menyatakan bahawa tercapainya seseorang itu, yakni dikurniakan oleh Allah kepada seseorang itu sehingga dia dapat membebaskan dirinya daripada pengaruh hawa nafsu yang buruk dan dikeluarkan daripada hati yang ghaflah, yang lupa terhadap Allah, bahawa perkara itu adalah perkara yang bukan perkara yang pelik, tidak mustahil berlaku, tak pelik benda itu. Dan sesiapa yang merasakan perkara itu pelik, sekalipun tak sampai tak mustahil, pelik ni dekat-dekat lah, istaghraba ni dekat-dekat, macam tak ada lah. Sesiapa yang rasa macam tu, sebenarnya dia seolahnya memandang lemah kepada kekuasaan Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala-galanya. Baik, apa yang nak diberitahu di sini?
Kadang-kadang kita ni sebagai manusia, dan kita ini telah diduga oleh Allah dengan nafsu yang sedia ada pada setiap diri manusia. Yang standard nafsu manusia ini, hak standard asah dia tu ammaratun bisu, cenderung, mendorong, menyuruh kepada keburukan. Tetapi nafsu manusia ini boleh ditingkatkan, boleh diubah. Bahkan perlu manusia berusaha untuk merubahnya. Maka dari sinilah timbulnya istilah tazkiyah di dalam Al-Quran. Penyucian jiwa. Kalaulah benda tu, perkara tu tak boleh dibuat, Allah tidak akan perintahkan kita supaya melakukannya. Kerana Allah Ta'ala tidak akan mentaklifkan hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Dan menjadi suatu kaedah yang sudah sedia maklum diterima dalam usul fiqh tu, taklif dengan sesuatu yang tidak mampu, ada perkara yang tidak seperti itu, tidak berlaku seperti itu. Yani bila Allah Ta'ala mentaklifkan kepada kita supaya kita ni berusaha menyucikan jiwa, artinya benda tu boleh disucikan, boleh dibersihkan. Bahkan ada ayat yang sekalipun tidak menyatakan sejelas dan terang, tapi ada mana-mana itu, yaitu firman Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, berjayalah, berbahagialah, berhasillah orang yang menyucikan jiwanya, yakni berusaha menyucikan dia. Jadi cuma kita ni kadang-kadang kalau kita tengok dari segi prinsip tadi tu, kita tak rasa pelik lah. Tapi pengalaman hidup kita kadang-kadang menjadikan kita rasa pelik. Tengok landasan ilmu je lah. Allah Ta'ala perintah kita supaya menyucikan jiwa, artinya benda tu boleh buat lah. Boleh buat. Tapi pengalaman hidup kita, ini yang sedikit masalah. Pengalaman macam mana? Kita tahu manusia ini ada nafsu. Allah Ta'ala jadikan pada manusia nafsu yang itu adalah dugaan hidup, dugaan untuk diri setiap orang. Jadi kita ni tahu taraf nafsu kita macam mana. Dan itu adalah taraf umumnya, memang dia macam itulah. Ammaratun bisu, memang cenderung menyuruh kepada keburukan dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita ni sama ada kita tak belajar ilmu tasawuf yang menjelaskan tentang nafsu ni boleh ditingkatkan, boleh dibersihkan sehingga meningkat maqam nafsunya daripada ammarah menjadi lawamah, mulhamah, mutmainah dan sebagainya, sama ada tidak belajar ilmu ni ataupun dia ini tidak ada usaha langsung nak merasai perubahan-perubahan tu. Dan diberkailah ghalibnya bila manusia ni tak ada ilmu tentang perkara tu, tak tahu tentang fenomena ni, lalu dia tidak berusaha lah, sehingga dia rasa dirinya semacam itulah. Jadi dengan keadaan diri yang ada pada kita ni, yang taraf umumnya ammaratun bisu, cenderung kepada keburukan dan kejahatan ni, sehingga kita hampir-hampir merasakan tak ada orang boleh terlepas ni. Kita buat ukuran atas baju kita. Kita ukur, buat generalisasi atas keadaan diri kita. Tak ada orang yang boleh terlepas daripada nafsu ammarah bisu ni. Ayu ukur atas diri dia. Hak standard awam lah, macam kita semua lah, kita ukur atas diri kita. Hak standard orang ni memang nafsu kita cenderung kepada keburukan. Jadi bila kita sentiasa berada dalam keadaan seperti itu, lebih-lebih lagi kita dah belajar ilmunya, ilmu tasawuf ni yang membahaskan teknik-teknik, kaedah-kaedah dan kemungkinan-kemungkinan dalam meningkatkan diri manusia ni dan melepaskannya daripada pengaruh nafsu yang buruk ni. Kita tak ada ilmu tentang perkara tu, kita anggap rasa macam pelik kalau orang boleh lepas daripada benda tu. Jadi rupa-rupanya kita ukur ataupun buat generalisasi atas pengalaman diri kita, atas keadaan diri kita. Kita tak tahu orang lain macam mana.
Sebab itu timbul rentetan daripada perkara-perkara seperti ini ni, timbul beberapa dugaan-dugaan lain. Antaranya dia kata, antara dugaan-dugaan ataupun antara sangkaan-sangkaan yang timbul daripada pemikiran seperti tadi tu tentang ilmu tasawuf secara menyeluruh. Ilmu ni tak ada dah zaman ni. Pupuh dah. Orang yang mencapai ataupun menghayatinya tu, bukan ilmunya tak ada, ilmunya ada dalam kitab ni. Orang mencapai darjah dia ni tak ada dah zaman learning ni. Ilmu ni ilmu zaman dulu. Orang dulu mereka dapatlah ilmu ni, mereka capailah benda ni. Kita hari ni tak ada dah. Ini antara bentuk-bentuk pemikiran yang berpunca daripada keadaan seperti tadi. Dia ukur orang dengan baju dia. Lalu kesannya apa? Dia menafikan. Tak ada dah. Baik. Kalau dia nafikan, beritahu apa kesan daripada tu? Tak payah mengaji ilmu ni. Tak payah mengaji ilmu ni. Sebab apa? Tak ada. Tak ada dah orang hok menghayatinya, yang boleh ilmu ni ataupun yang merasainya. Banyak sikit cerita lain. Dia anggap macam tak ada dah. Dan timbullah antaranya juga, lah ni tak ada dah orang khusyuk dan semayang ni. Yukur tak diri dia. Jadi buat pukul kata mula tak ada dah orang khusyuk lah ni. Tidak tahu berlambak orang boleh khusyuk. Tidak tahu. Jadi sebab tidak mengaji ilmu ni, tidak ada pengalaman tentang perkara ni, tidak pernah jumpa orang yang menyelami perkara ni, dia anggap pelik lah. Ni. Jadi kata Syekh Ibn Atta, sesiapa yang menganggap pelik, istaghraba ni, pelik ni, dekat-dekat ni mustahil lah. Tak mustahil tapi dekat-dekat. Macam pelik kalau berlaku. Siapa yang rasa pelik, Allah Ta'ala berupaya menyelamatkan dirinya daripada pengaruh-pengaruh nafsunya yang buruk tu. Dia rasa pelik, tak mungkin aku ni boleh gitu. Memang gitu. Yukur dan kadang tidak mengaji. Puncanya kan tidak menyelami lah. Tidak bergaul dengan ahli-ahlinya, ulama-ulamanya. Dia fikir kadang dia tengok tadi gini, rasa macam mustahil, macam pelik je kalau aku boleh lepas dari pengaruh nafsu dia. Jadi kata Syekh Ibn Atta nak beritahu bahawa anggapan itu, sangkaan itu adalah meleset, batil. Sesiapa yang menganggap pelik bahawa Allah berupaya membersihkan, menyelamatkan dia daripada pengaruh hawa nafsunya yang buruk dan mengeluarkan dirinya daripada penyakit ghaflah. Ghaflah ni lupa, lalai hati. Siapa yang sangka benda ni pelik, tak berlaku, tak ada, seolahnya dia anggap kekuasaan Allah Ta'ala tu lemah lah. Syekh Ibn Atta nak beritahu itu. Hak yang Syekh Ibn Atta nak beritahunya bahawa anggapan atau tanggapan atau persepsi seperti itu adalah persepsi yang salah dan keliru. Berlaku, wujud. Demikian juga sudah dibahaskan oleh ulama-ulama tentang kewujudan orang-orang yang diberikan kurnia oleh Allah, yang kita sebut sebagai mereka ini sebagai awliya. Para wali ni orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka ni, membersihkan hati mereka ni, meningkatkan maqam taqwa mereka ni, meninggikan darjat kerohanian mereka ni, sehingga ada setengah orang beranggapan, dia kata tak ada dah orang gitulah ni. Kalau ada pun zaman dulu. Sama zaman ni dia buat ukuran ke mana? Kita hari ni duk capur dengan terawa sekali, duk makan kedai gitu gini, tak ada dah gini ni. Zaman dulu hak ada pun hak duduk celah rok tu. Hak duk makan tak capur orang. Duk celah rok, duduk ambil makanan hak belakang rumah, depan rumah je. Situlah dia cari ikan, situlah dia ambil daun keladi, ambil sayur ni, hak dalam tanah hidup kat rumah orang. Zaman tu ada tu wali. Zaman ni main makan McDonald tu, makan Kentucky tak ada. Memang imik. Jadi tak mengaji ilmu tentang
perkara-perkara mengenai tentang halal haram syubhah ni banyak dihuraikan oleh Ghazali kadang-kadang tertentu. Banyak. Ada orang marah kita dulu. Jadi kita ni ialah ditetapkan sudah tertentulah orang macam saya ni, kita ni bekerja dengan pihak berkuasa dan kita mendapat gaji dan upah daripada kerja kita itulah. Dan itu dari segi syarak tidaklah dilarang. Ada orang bagus juga, kita tak bagus, dia peringatkan kepada kita lah. Tapi cuma sangkaan tu kita rasa tak betul mana. Tak betul mana. Dia kata apa? Dia kata ustaz ni untuk mengajar kita tasawuf, makan gaji dengan kerajaan. Gitu pula dah. Makan gaji dengan kerajaan. Oh, mengajar ilmu tasawuf, kita tasawuf, makan gaji dengan kerajaan pula. Jadi kita kalau nasihat kita gitu, alhamdulillah menjedarkan kita lah. Tapi terfikir-fikir, tak kena mana nasihatmu ni. Fikir-fikir mana? Kok mana kita kata? Ialah pekerjaan yang kita buat sekarang ni secara zahirnya dari segi neraca syaraknya insya-Allah tidak berlawan. Bukan kita pergi rokok orang, bukan kita pergi curi orang, bukan kita tipu orang. Kita kerja dan dibayar. Itu luluh dari segi syarak. Dari segi syaraknya luluh. Kemudian dibangkitkan sikit mungkin sumber-sumbernya itu mari mana tak tahu. Kita kata gini, dari segi hukum kita tasawuf pun membahaskan. Kita kalau kita usul, dia akan temu lah. Sebab itu kita tidak disuruh usul lebih-lebih. Tapi kalau usul banyak-banyak, ia temu sungguh lah. Boleh sungguh lah. Tapi sebab itu kita tidak disuruh usul. Sebab tu kalau kita jual tepi jalan, jual air tebu, jual apa balik, mi goreng, jangan tanyalah membeli mi goreng aku ni, air tebu aku ni mau ambil piti mana. Jangan tanya buah tu. Dan tidak disuruh tanya. Bahkan ada waktu-waktunya dalam kitab tasawuf menyebut haram kita tanya, sekiranya pertanyaan kita itu mengaibkan orang tu. Seolahnya mu duk tuduh ke dia ni punca rezeki dah halal. Mu tanya, mu ambil kita ni, dia rasa malu dia tu. Haram, dosa kita pula. Dia tak mengaji buah tu. Jadi tak payah tanya. Asalkan kita jelas dia ni berusaha dengan kita dengan cara yang molek, jual beli, dia mari beli barang kita, kita jual ke dia dengan cara yang jelas, selesai. Tak perlu usul panjang. Di akhir zaman Nabi beritahu riba ni merebak merata-rata, hampir tak ada orang selamat. Tapi syarak memberikan kita kelonggaran atas kejahilan kita tu, atas kita tak tahu perkara tu. Sebab itu kejahilan dalam bab-bab tertentu ada manfaat dia. Jahil dia masuk tak tahulah dalam bab-bab tertentu. Kalau nak kata jahil itu bermanfaat, tak betul lah. Tapi dalam sesetengah perkara dia bermanfaat. Kita tak tahulah, jadi kita tak dosa atas benda tu. Bila tahu, resah. Jadi ada kalanya kita diselamatkan dengan kita tak tahu status benda tu. Diselamatkan dengan cara tu. Kita kena faham ilmu-ilmu gini ni, kena faham kaedah-kaedah begini. Jadi kita kata kita bekerja ni tengok pada tu itu dari segi syaraknya lulus, tidak melawan dengan syarak, dan dari segi sumber tidak disuruh. Jadi yang penting cara kita dapat tu sah atau tidak dari segi syaraknya. Tengok sini. Belapis belakang tu serahlah kepada Allah. Lepas tu jadi kemuskilannya kerana benda-benda tadilah, cuma kita tanya balik. Kita tanya semula, saja je nak tanya. Jadi kalau kita, inilah sumber kita bekerja di PKJ dan kita menggunakan pendapatan itu untuk nafkah sehari hidup, dan dari segi zahirnya itu, dari segi syaraknya luluh dari segi zahir syaraknya. Belakang tu serah kepada Allah. Cuma kita sengaja tanya semula, dah tuang ni pula rezeki tuang ni tuang ambil mana? Kita tanya saja je. Nak tengok dia faham kat mana.
Tuan Syekh ni ambil rezeki Tuan Syekh ni dari mana? Takkan tuan tak makan, takkan tak minum. Kalau tak makan tak minum, kita tabik lah. Makan pun tak, minum pun tak. Ni makan macam kita juga, minum juga. Cuma kita tanya sikit, mari di mana puncanya? Kita tanya saya lagi, tuan ada tanam sayur ke? Di tanam padi ke? Panjat pokoknya, lepas tu apa ni, tua-tua kukunya sendiri ambil satang buat gitu ke? Tak juga. Tak juga. Kalau tanam sendiri, tanam padi sendiri, tanam sayur sendiri, tanam pokoknya sendiri, khabar sendiri, tak apa kita tabik. Tapi tak juga. Kita tanya lagi, dah kalau begitu, tuan ambil bekalan makanan ni, beras semua dari mana? Beli kedai juga rupanya. Beli kedai juga. Dia tanya saya lagi, dah Tuan Syekh ni ambil dari mana sumber kewangannya untuk beli benda-benda ni? Nak beri. Tanya pula, dah nak beri Tuan Syekh ni kerja apa? Kerja kerajaan juga rupanya. Allah, 2 kali 5 dah setara. Cuma dia lekok jauh sikit je. Usul-usul kok tu juga rupanya. Tu dia. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham baik-baiklah. Ada aturan dia, ada kaedahnya. Jadi nak beritahu kadang-kadang tanggapan setengah orang bila tengok suasana hidup hari ni sehingga dia kata orang khusyuk tak ada dah, orang soleh para awliya tak ada dah zaman ni. Itu ulama-ulama tasawuf sudah membahaskannya dalam kitab-kitab mereka. Cuma nak cari orang yang soleh, orang yang takwa, orang tok wali, tarah ulama dulu mungkin tak jumpalah. Tapi yang soleh itu tetap ada, yang bertakwa itu tetap ada, di kalangan aulia tetap ada, sekalipun tidak setaraf dengan yang terdahulu itu. Ini yang perlu kita faham. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan kepada kita bahawa terlepasnya seseorang daripada pengaruh nafsu yang buruk, terlepasnya daripada ghaflah, kelalaian, itu bukan perkara pelik, boleh berlaku. Jadi apa yang nak diberitahu oleh Syekh ni, kita kena belajar caranya, kena cari alim ulama dia tu, orang yang tahu salah belok benda ni, belajar dengan dia. Ada cara, ada kaedahnya itu, dan benda ni bukan perkara yang pelik, bukan perkara yang mustahil. Itu. Jadi kalau kita anggap benda ni pelik dan mustahil, akhir sekali kita ambil sikap, tak payahlah, tak gini lah, dah benda tu tak akan berubah. Gini lah kita, tak nak lepas daripada pengaruh nafsu, tak nak lepas daripada ghaflah. Kalau kita anggap benda tu tak boleh nak tukar, tak nak berubah, kekallah kita sampai ke mati. Tapi kalau kita tahu benda ni boleh dibaiki, boleh dibetulkan, kita akan pergi mengaji, kita akan pergi cari, kita akan pergi belajar dengan alim ulama. Itu maksudnya. Tuntunan iman harus percaya terhadap kudrat, yakni kekuasaan Allah secara mutlak tanpa kecuali. Yakni di antara tuntutan-tuntutan iman berkait dengan urusan ketuhanan, bahawa antara perkara yang wajib kita fahami dan yakini tentang Allah, tentang kekuasaannya, sifat kudratnya itu. Yakni Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, berkuasa, sehingga Allah Ta'ala itu menjadi maha kuasa, yakni bersifat dengan sifat kudrat. Yang mana kudrat Allah Ta'ala ni dia tak ada batasan, mencakupi segala-galanya. Itu kita kena faham. Itu qadar yang patut kita faham, bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu mencakupi segala-galanya. Untuk kita orang ramai ni, orang Islam ni, orang awam ni, padang dah pegang itu, bahawa Allah Ta'ala bersifat kudrat, iaitu dengan makna maha kuasa.
Dan kekuasaan Allah itu mutlak. Mutlak dengan arti tidak ada yang terkecuali, mencakupi segala-galanya, dan tidak perlu kepada perantaraan wasitah yang tertentu, tak perlu. Semata-mata kudratnya semata-mata. Biar faham gitu. Adapun yang dihuraikan di dalam kitab Usuluddin tentang ta'alluq, itu bukanlah menjadi kadar yang perlu dipelajari dan difahami oleh orang ramai. Tentang ta'alluq tu, ada orang kadang-kadang dia rasa akidah dia dah apa kukuh, dah apa sah, kerana tak faham bab ta'alluq ni. Itu silap, kena betul molek. Ta'alluq itu adalah huraian tambahan, perincian tentang dalil, dan dia bukan taraf fardu ain. Orang ramai kalau tak faham dia tu pun tak apa. Cukup dia faham Allah Ta'ala Maha Kuasa secara mutlak. Tidak ada yang terkecuali daripada kekuasaan Allah. Bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada apa-apa sebab dan sebagainya. Cukup untuk kefahaman awam. Adapun saya khabar ni yang dibahaskan dalam kitab Usuluddin ni, tujuan saya khabar gini sebab ada tanggapan setengah orang tak faham dia ni, tak sah akidah dia tu. Ini bukan bahagian menjadi suatu kewajipan. Dia disebut sebagai perincian dalil, tapi ada tujuannya, ada sebabnya, ada faedahnya, terutamanya untuk menjawab kemuskilan-kemuskilan dan menolak andaian-andaian yang bukan-bukan, syubah yang bukan-bukan. Contohnya ke mana kita nak khabar? Kalau kita buka kitab Usuluddin, tak apa kita pergi ke Usuluddin sikit, supaya kita tahu sepadang ni. Kalau kita buka kitab Usuluddin, bila membahaskan kitab sifat ma'ani ni, dibahaskan bersekali dengan ta'alluq. Kudrat Tuhan tu tertakluk dengan apa? Pergi ta'alluq. Jadi disebutlah kalau kudrat ni tertakluk, digunakan 3 istilah, iaitu mumkinat, wajibat, mustahilat. Apa makna istilah-istilah ni? Istilah ni pun pening dah setengah orang. Ni dah setengah orang. Tapi tak apalah, kita guna cara yang mudah untuk memahami. Benda ni hak payah, kalau kena molek boleh dimudah je. Kadang-kadang kita buat payah, memang pening kita buat payah. Ada kali benda tu boleh dimudahkan. Boleh dimudahkan. Macam sipir matematik jugalah. Kita buat pening, memang pening lah kita. Tapi kalau dia tu guru yang mahir tentang matematik tu, dia boleh mudah sipir tu. Dia boleh fahamkan orang, memahamkan orang dengan cara yang mudah, kalau dia kuasai dengan baik lah. Kecuali dia pun pening juga, capur. Memang capur dua pening lah. Baik, saja nak terangkan ini supaya kita nampak, tak keliru. Bila sebut ni kena jelas lah, tak boleh tergantung sekat jalan. Wajibat ini dengan arti sesuatu yang, dengan makna sesuatu yang mesti ada. Jadi sesuatu yang mesti ada ni berkait dengan Tuhan je lah, iaitu adanya Tuhan, adanya sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Itu semua benda-benda tu disebut wajibat. Perkara yang mesti ada. Mesti ada Tuhan, mesti Tuhan tu kuasa, mesti Tuhan tu ada sifat-sifat gitu gini. Itu wajibat orang panggil. Jadi wajibat ni cara mudahnya berkait dengan Tuhan belaka, dengan sifat-sifat kesempurnaan dia. Mustahilat lawang dia. Perkara yang mustahil bagi Tuhan, lawang dia tu. Seperti tak ada Tuhan, mustahil benda tu. Tuhan tu sifat lemah, mustahil benda tu. Lawang dia tu. Tinggal selagi orang panggil mumkinat, mungkin. Wajibat, mustahilat jelas lah. Wajibat tu yang mesti ada, mustahil ada, mesti tak ada. Jelas. Dua-dua tu berkait dengan Tuhan belaka. Selagi tinggal panggil mumkinat. Mungkin maksudnya benda tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Yang ni segala makhluk ni, segala makhluk, itulah tarafnya. Mumkinat, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kita hari ni sebelum jadi taraf kita sama. Kemungkinan ada, mungkin tak ada. Tapi sekarang ada dah. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sebelum ada tu, kedudukan kita ni orang panggil boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu orang panggil mumkinat. Ada istilah lain Usuluddin, dia panggil jaizat.
Dua-dua tu istilah je, nama berbeza, maksud serupa. Baik. Nak rekod sikit. Macam mana dengan takluk sifat kudrat? Kudrat Tuhan Maha Kuasa. Dia kuasa atas perkara apa? Dibahaskan detail ni. Tujuan, saya nak kebut tujuan dia ni. Jadi kata ulama Usuluddin, kudrat Tuhan ini hanya tertakluk dengan perkara mungkinat saja. Perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia tidak terkait dengan wajibat. Demikian juga dengan mustahil. Ini adalah hukum akal. Kena faham? Hukum akal. Tujuannya nak jawab kalau ada persoalan-persoalan pelik. Nak jawab sekiranya ada kemuskilan karut. Baik, contohnya mana? Contoh pada mustahilat. Mustahil dululah. Atau wajibat dululah. Wajibat ni ataupun wajib. Kalau yang wajib ni yang mesti ada. Contoh mudah, Tuhan itu ada, bersifat wujud, ada Tuhan ni. Baik. Anda yang peliknya ke mana? Kemuskilan. Boleh tak Tuhan nak buat dirinya tak ada? Boleh tak Tuhan nak buat dirinya jadi tak ada? Jadi dia berkait dengan sifat kudrat. Kudrat tu maha kuasa. Kita kata dah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi ada hak jenis akal jauh sikit ni, hak nakal sikit ni dia tanya. Tadi mu kata Tuhan maha kuasa, Tuhan boleh buat apa saja. Sekarang dia boleh tak nak buat dirinya jadi tak ada? Jadi bila kita mengaji ilmu tadi tu, tahulah kudrat ni hanya tertakluk kepada perkara yang mungkinah. Wajibat tak boleh, tak masuk akal. Maksudnya tak masuk akal benda tu. Itu je tujuan nak jawab ni kemuskilan yang pelik-pelik ni. Adapun nak mengesahkan akidah kita, cukup kita faham Allah Ta'ala tu maha kuasa, bersifat dengan kudrat, ada sifat kudrat. Yang kudratnya itu mutlak dengan arti mencakupi segala-galanya. Cukup, lepas dah tu. Cuma perincian dalil tadi nak jawab ni, hak nakal-nakal ni. Contoh mustahilat pula, contoh. Kita pergi ke Usuluddin sikit hari ni, tak apalah. Mustahil Tuhan itu ada anak, contoh. Tuhan itu ada anak, mustahil. Lam yalid wa lam yulad, mustahil. Ada orang nakal, dia kata tadi mu kata Tuhan tu maha kuasa, dia boleh apa saja. Dah boleh tak Tuhan kalau dia nak beranak? Boleh tak? Tadi mu kata boleh buat belaka. Dah ni kau nak tanya Musa. Ni soalan-soalan nakal ni. Jadi nak jawab mudahlah. Bahawa benda ni mustahil pada akalnya. Tak boleh tak diterima, tak akan berlaku benda ni. Itu maksudnya. Jadi perincian dalil ni bukan taraf fardu ain. Tapi kalau kita tahu baik. Supaya tak mudah orang ragukan kita. Tak mudah orang nak buat andai-andai yang bukan-bukan. Kalau tidak pengong kita, pengong. Tadi mu kata Tuhan kuasa segala-galanya, ni tak boleh pula dah. Itu dia tujuan. Biar kita nampak. Saja saya lakukan jauh sikit ni sebab ada persoalan ada isu berkait dengan benda-benda macam ni. Baik, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Lepaslah untuk kita faham, untuk kita pegang secara umum. Dan kudrat Allah terkandung pada iradatnya, yakni kudrat dan iradat ni dalam kaitan kejadian tu dia ada kaitan. Kudrat dari segi menjadikan kejadian itu, iradat dari segi menentukan kejadian itu. Itu maksud. Jadi dari segi ini untuk memahamkan kita bila berlaku sesuatu perkara itu dengan mana terjadi dengan kekuasaan Allah. Yang kedua terjadi dengan ketentuan Allah. Biar nampak gitu. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa iradat dan kudratnya. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku yang terkecuali daripada kudrat dan iradat Allah. Kita faham gitu lepas. Apabila Allah berkehendak menentukan sesuatu kejadian, maka berjalanlah kudratnya dengan perintahnya. Perintah tu apa benda?
Itu panggil ta'aluk sifat kalam. Bila sesuatu perkara itu nak berlaku, pertama sekali bila dia berlaku tu dia tertakluk dengan kudrat Tuhan, dia jadi dengan kekuasaan Allah. Apa lagi? Dia kejadian ini telah ditentukan oleh Allah. Yang ini dengan bahasa lain tertakluk dengan iradatnya. Apa lagi? Dia berlaku tu dengan perintah daripada Allah. Itu yang kita baca surah Yasin. Kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, perintah tu takluk sifat kalamnya lah. Dilalah menyatakan, dia memerintahkan. Allah Ta'ala menentukan kudratnya, menentukan kejadian tu, kudratnya mencipta kejadian itu, iradatnya menetapkan kejadian itu, perintahnya memerintahkan supaya terjadinya benda itu. Atas kejadian tu, itulah perkara yang perlu kita faham. Setiap kejadian tak lari daripada benda ni. Sesungguhnya perintah Allah, jika menghendaki sesuatu hanya berkata kun. Kun tu bahasa Arab, maksud jadilah. Tapi bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan itu, iaitu sifat kalam Allah Ta'ala itu tidak ada yang dapat memahami hakikatnya. Cuma kita diberitahu bila nak jadi sesuatu memang ada perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak perintah jadi, tak akan berlaku benda tu. Itu maksudnya. Cuma bila perkara ni dijelaskan dalam bahasa Arab, manusia Al-Quran, maka bahasa Arabnya, ikut kaedah bahasa Arabnya, untuk menjelaskan makna itu adalah kun. Jadi kalimah kun dalam surah Yasin itu adalah bahasa Arab nak memahamkan kita, nak fahamkan kita apa benda, yakni makna bila Allah Ta'ala menghendaki satu kejadian tu, dia akan perintahkan benda tu supaya jadi. Jadi benda ni kalau dalam diterjemah ke dalam bahasa Arab yang boleh kita faham, orang Arab sebut kun. Orang Arab sebut kun. Maka jadilah apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Allah, jadilah. Jadi secara mudahnya, atas setiap kejadian ni, apa yang berkait? Sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah, kemudian takluk sifat kalamnya, dilalahnya, perintah daripadanya. Jadi apa-apa yang berlaku di sebalik semuanya ni, itulah hakikat ketuhanannya yang perlu kita faham. Maka terjadilah apa yang dikehendakinya pada saat yang ditentukannya, yakni pada masa yang ditetapkan oleh kehendak Allah Ta'ala tadi, menurut apa yang dikehendakinya, yakni terjadi apa yang berlaku pada masa yang ditetapkan dengan keadaan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lagi sikit. Inilah yang kita yakini tentang apa yang inilah perkara keimanan yang kita sebut sebagai qada dan qadar. Qada qadar ni ada dua perkara. Pertama sekali ada ketetapan. Yang kedua pelaksanaan. Dalam manusia ni qada qadar ni itu khilaf ulama. Ada yang kata ketetapan itu qada, pelaksanaannya qadar. Ada orang kata terbalik, ketetapan itu qadar, pelaksanaannya qada. Kau andalah. Dan bukanlah menjadi suatu kewajipan untuk kita tahu khilaf-khilaf itu. Wajib kita tahu adanya ketetapan dari Allah, dan bila sampai masa terjadilah menurut apa yang terlaksanalah menurut apa yang ditetapkan. Nak namakan dia qada-qadar ke qada-qada ke, kau andalah. Itu bukan perkara yang menjadi kewajipan untuk kita tahu, sebab dia khilaf ulama. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.